Takvim belum keluar lagi. Oh. Tahun ni lah kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Okay. Alhamdulillah, sekarang ni ada 32 orang yang baru menyertai. InsyaAllah selepas ni kita cubalah PM kawan-kawan awak tu masuk kelas cepat-cepat sikit. Okay, kelas pertama ni sebelum ialah untuk tahun 2021. Okay, tahun ni tahun 2021 awak tempuhi dengan pembelajaran secara atas talian. Tahun lepas pengakhiran kelas pun secara PDPR. Tahun ni ditakdirkan lagi PDPR juga. Nak buat macam mana kan? Kita hanya merancang, Allah yang menentukan segalanya. Okey, saya harap semua dah ada buku teks yang online tu sebagai panduan untuk pembelajaran kita sepanjang PDPR ni. Jika saya sempat buat modul-modul yang lain, saya akan share lah kepada awak. Terutama sekali penting sebagai persediaan untuk anda semua menghadapi SPM 2021 yang setakat ni takvimnya belum dikeluarkan. Okay. Walau bagaimanapun awak kena sentiasa bersedialah. Kalau dapat tengok dalam buku tu ada amali-amali yang boleh dibuat di rumah. Kalau ada alat, buatlah. Sebab tahun ini merupakan tahun pertama untuk awak, batch awak KSSM untuk menduduki peperiksaan amali. Okay. Ada yang tak sihat ke? Tak ada kan? Ada yang Alhamdulillah sihat. Ada yang diperintahkan kuarantin kat rumah? Tak ada. Semua diperintahkan berada di rumah kan? Bukan kena kuarantin, tapi diperintahkan berada di rumah. Okay, so duduklah di rumah tu, diam-diam. Ada kelas, join kelas. Jangan nak tidur pula masa kelas. Okay. So kita teruskan, lihat kepada buku teks. Okay, tak nak cakap banyak, tengok buku teks. Okay. Nampak tak saya punya paparan? Nampak cikgu. Okay. Buku teks. Okay, inilah buku teks awak. Buku teks yang berwarna hitam. Latar belakang berwarna hitam, yang di depannya berwarna biru. Ini adalah bentuk-bentuk gelombang, ada elektron yang mengelilingi orbit dia. Okay, ni idea dia punya latar belakang ni lebih kepada ilustrasi berkaitan dengan fizik kuantum. Okay, kalau lihat dalam buku teks awak ada 2 topik yang dianggap barulah, baru. Dan kandungan untuk kata 5 tak banyak, ada 7 bab je. Ada 7 bab meliputi 4 tema. Okay, tema pertama mekanik Newton. So mekanik Newton ni sebenarnya adalah sambunganlah daripada daya dan gerakan 2 ni ada sambungan daripada daya dan gerakan 1 yang dia pelajari semasa tingkatan 4. Masa tingkatan 4 tu belajar sebahagian je. Ni diteruskan dalam tingkatan 5. Daya dan gerakan 2 ada 4 subtopik. Okay, daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. Okay, kemudian masuk bab tekanan. Okay, bab tekanan. Tekanan
Kat sini lah ada beberapa, ada 6 subtopik yang lain. Okay, kalau KBSM ni belajar semasa tingkatan 4 KBSM, tapi awak tingkatan 5. Okay, tekanan dalam cair, tekanan atmosfera, tekanan gas, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli. Okay, untuk tema yang kedua, elektrik dan keelektromagnetan. Sebahagiannya awak dah jumpa semasa tingkatan 3 dan juga tingkatan 2 lah dalam sains tingkatan 2. Okay, elektrik ada 4 subtopik sahaja. Okay, kemudian keelektromagnetan ada 3 subtopik sahaja. Okay, fizik gunaan, elektronik. Dalam ni kita akan tengok bagaimana pergerakan elektron, transistor dan juga semiconductor diode. Ini dalam elektronik ini dia komponen-komponen yang sangat penting, terutama dalam era sekarang lah, era digital ni. Ya. Okay, yang keempat, tema yang keempat, fizik moden. Okay, dalam fizik moden ni ada 2, fizik nuklear. Okay, kalau fizik nuklear sebelum ni dikenali sebagai keradioaktifan. Awak belajar semasa tingkatan 3. Semasa tingkatan 3 ada satu topik keradioaktifan. Okay, dia untuk kali ni untuk awak punya syllabus dia tambah sikit sahajalah. Kalau abang awak yang tengah ambil SPM sekarang, dia orang belajar keradioaktifan yang subjek form 3 tu semasa tingkatan 5. Maksudnya awak lebih advance lah. Okay, dan satu lagi yang baru yang dimasukkan adalah fizik kuantum. Okay, fizik kuantum ni jangan risau, dia more kepada teori je banyak kepada teori lah. So kuantum ni benda yang sangat distrik distrik ni susah nak cerita. Nanti masuk kat situ, bab ni kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan distrik. Baik. Itu pengenalan untuk tajuk-tajuk Okey, jadi dari segi sekarang ni maksudnya tak ada nota, gunalah buku nota yang tahun lepas, sambung untuk siap buat nota bagi pembelajaran yang akan datang ni. Sekarang hari ni lah, baru mula hari ni. Dah belajar dah ni. Ke tak nak belajar? Nak pengenalan ni dulu. Ta'aruf dah tahun lepas. Belajar kan? Belajar lah. Nak habiskan syllabus SPM tak tahu bila. Betul lah. Okay. Apa ni? Dah off dah pula mic dia. Tak nampak. Ya. So depan saya ni saya nampak semua ni. Sebab saya extendkan saya punya paparan. Ada LCD kan. Jadi kalau nampak mata saya ke atas tu maksudnya saya tengok LCD bukan sebab saya juling tak. Sebab saya tengok LCD. Okey, daya dan gerakan 2 Daya dan gerakan 2. Okey, ni bab 1. Okey, dalam bab ni apa yang akan ditekankan kepada awak adalah bagaimana daya paduan boleh ditentukan. Macam apa daya paduan? Okey, nanti kita akan lihat. Yang kedua, bagaimana satu daya tu boleh dileraikan kepada 2 komponen. Yang ni maksudnya untuk kita panggil sebagai leraian daya pula. Okey, ni daya paduan, bawah ni ini adalah leraian daya. Ini leraian daya. Yang ni untuk topik subtopik 2.0. 1.2. Okay, lepas dah habis leraian daya semua tu, kita akan tengok dari segi keseimbangan daya. Dan yang last adalah yang melibatkan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan ataupun pemalas spring. So sebab dalam ni ada 4 subtopik kan. Daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. Baik kita masuklah kepada 1.1 iaitu daya paduan. Okey, daya paduan ni bagaimana? Okey, awak pernah main tarik tali tak? Sukan tarik tali tahun 2020 tak ada sukan tarik tali. Okey. Ada, sempat ke? Sukan belum tak sempat. Ada. Khalid yang menang kan? Khalid menang kan? Aiman. Yeah. Tarik tali kan. Kalau tarik tali tu, kalau yang menang tu biasanya yang macam mana? Dia kuat je, kuat. Dia kuat. Besar-besar. Okey. Maksudnya yang menang tu yang memberi daya yang besar. Daya tarik yang besar dia akan menang.
Okay. Macam itulah. Kalau tak bergerak, maksudnya kedua-dua peserta ni, kalau bendera ni, kat tengah ni bendera ni tak bergerak, berada kat tengah-tengah ni, maksudnya daya yang diberikan oleh peserta A dan peserta B tu sama. Tapi kalau peserta A ni memberi daya yang lebih besar daripada B, okay, nanti dia punya daya akan pergi dekat A dan A akan menang. Begitulah sebaliknya. Okay, begitulah pertandingan dalam apa kita cakap? Tarik tali tu. Okay. So Raja satu persatu menunjukkan dua orang peserta yang sedang bertanding dalam satu pertandingan tarik tali, peserta A dan peserta B masing-masing mengenakan daya FA dan juga FB. So FA ni merujuk kepada pelajar A, FB merujuk kepada pelajar B. Okay, apakah yang menentukan sama ada bendera yang diikat pada tali itu berada dalam keadaan pegun? Macam mana dia berada dalam pegun? Macam mana dia boleh bergerak ke kiri? Macam mana A boleh menang? Macam mana B boleh menang? Okay, itu persoalan dia. Jadi persoalan ni akan terjawab apabila kita melakukan aktiviti 1.1. Okay, aktiviti 1.1 ni macam mana? Dia menjana idea daya paduan dan menentukan arahnya. Okey, kat sini ada dua buah neraca spring dan pemberat 1 kilogram. Okey, kemudian apa? Sediakan macam gambar raja. Ada neraca spring tak kat rumah? Tak ada. Getah ada kat rumah. Boleh guna getah. Gelang getah tu boleh. Okey. Tarik bongkah menggunakan spring A dan spring B pada arah yang bertentangan. Rekodkan bacaan pada spring. Tapi kalau guna getah tak adalah bacaan untuk kat situ kan. Kalau neraca spring ada daya dia. Okey. Tengok kat sini. Nampak saya punya gambar simulation? Nampak nampak. Nampak cikgu. Okey, contohnya kat sini kosong. Okey, saya buang dia punya anak-anak patung ni. Okey, saya letakkan seorang. Okey, kalau tengok kat sini atas ni, dia ada daya yang dikenakan ke kanan dan juga daya yang dikenakan ke kiri. Okey, daya ke kanan ialah 50 Newton, daya ke kiri adalah 50 Newton. Daya yang diberikan tu sama. So bila saya tekan go, kita tengok kat sini, troli tidak bergerak. Troli tidak bergerak. Kenapa troli tidak bergerak? Kita tengok kat sini atas ni. Okay, the sum of forces. Okay, jumlah daya adalah bersamaan dengan sifar. Okay, jumlah daya bersamaan dengan sifar. Okay, ni daya apa? Kita panggil ni sebagai daya bersih atau daya paduan. Okay, daya bersih atau daya paduan. Maksudnya, apabila daya paduan bersamaan dengan sifar. Okay, boleh take note. Apabila daya paduan bersamaan dengan sifar, maka objek akan berada dalam keadaan apa? Dalam keadaan rehat. Itu pertama Pertama yang boleh nyatakan. Nyatakan kat situ apabila daya bersih atau daya paduan bersamaan dengan sifar, objek akan berada dalam keadaan rehat ataupun stationary. Okey. Persoalannya, kalau objek bergerak, adakah dia tak sama dengan sifar? Kalau macam mana pula kalau objek tu bergerak? Boleh berada daya paduan tu boleh jadi sifar tak? Tak. Tak apa. Jawapan awak tak, nanti kita akan tengok boleh jadi sifat ataupun tak. Ada keadaan dia. Okey, kemudian saya tambah seorang dekat biru. Pause. Okey, tambah seorang dekat biru. Okey, sekarang kita lihat untuk ke left, ke kiri, daya yang dikenakan adalah 100 Newton. Tetapi ke kanan masih lagi 50 Newton. Daya paduan adalah 50 Newton. Daya paduan berapa? 50 Newton.
So daya paduan ni arah dia ke mana ni? Ke kiri. Arah ke kiri. Jadi kalau tekan go, troli ni akan bergerak ke mana? Troli akan bergerak ke kiri. Okay. Nampak tak troli bergerak ke kiri kan? Nampak? Nampak. Okey, so sekarang ni kalau saya buang, apa berlaku kepada daya bersih dia? Daya paduan dia? Daya paduan sifar. Masih lagi bergerak. Kenapa? Masih lagi bergerak. Kenapa? Tadi sifar tak bergerak. Sekarang ni sifar juga tapi dia bergerak. Kenapa boleh jadi macam tu? Okey. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Sebab okey. Daya paduan bersamaan dengan sifar dia ada dua keadaan Daya paduan bersamaan dengan sifar dia ada dua keadaan. Pertama, objek akan berada dalam keadaan rehat. Yang tadilah dalam keadaan rehat atau dalam keadaan pegun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daya bersih boleh berada dalam keadaan sifar jika lajunya adalah malar. Okey, laju dia adalah malar. Faham speed dia? Speed bersamaan dengan speed dia malar. Sama aja speed dia sama. Okey, speed dia sama. Okey, saya return semula. Kita tengok kat sini, saya tambahkan satu lagi speed. Okey, saya tambah speed kat sini. So kalau dalam keadaan yang asal ni dia punya daya sama. Okey, so speed dia kosong lah. Ni dalam keadaan rehat. Okey, saya tambah seorang. Okey, kemudian apa yang berlaku? Speed dia bertambah. Okey, speed dia bertambah. Nampak tak speed bertambah tadi? Okay, nampak kan? Nampak. Okay, saya buang seorang. Okey, nampak speed ni bertambah tak? Berkurang ke tak? Malar. Okey, speed dia constant, malar. Okey, so dapat kat sini bahawa daya paduan bersamaan dengan sifar dia akan terjadi dalam kedua keadaan. Pertama, objek pegun. Yang kedua, objek bergerak dengan halaju malar. Okey, boleh. Jadi sewaktu okey, ada dua kan? Ada dua kat sini. Sekarang go, dia punya kalau daya bersih bukan bersamaan dengan sifar, halaju dia sentiasa bertambah. Okey, halajunya sentiasa bertambah. Okay, itu kena tahulah. So kalau saya letak seorang kat sini 100 kan, dia akan pergi ke mana? Pergi ke kanan. Okey. Oh, selesai kat situ. Jadi kita nampak kat sini bacaan lah. Ini kalau gunakan Spring kan, neraca Spring. Kalau kita gunakan app study, awak boleh tulis kat sini. Awak boleh tulis kat sini. Pegun waktu bila 50 Newton contohnya. Oh, 50 Newton besar sangat. Jadi buat 10 Newton je lah. Okay, anggap 10 Newton je. Okay, 10 Newton. Sini 10 Newton. So apabila A dengan B samaan dengan 10 Newton, maka daya bersih akan bersamaan dengan sifar. Okey, kemudian bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan ni maksudnya apa? Neraca B mesti lebih besar kan sebab ke kanan. So, yang B tanggap 20 Newton, yang dekat A tetap 10 Newton. So hasil tolak ni akan dapat 10 ke kanan. Okey, yang nak bergerak ke kiri, A pula akan, sebab A kat kiri kan. A ni berada kat kiri, neraca spring B berada di kanan.
Okey, ni contoh dia punya nilai dia lah, contoh nilai yang boleh diisi. Okey, bandingkan bacaan kedua-dua neraca spring apabila bongkah kayu itu pegun. Kalau pegun, apa yang berlaku kepada dia punya bacaan neraca spring tu? Sama. Okay. Bacaan neraca spring sama. Kalau ada bergerak ke kanan, kalau bergerak ke kanan, bacaan neraca spring macam mana? Bacaan neraca spring B lebih besar daripada bacaan neraca spring A. Okay. Kalau bergerak ke kiri pula, Bacaan neraca spring besar. A lebih besar. Bacaan neraca spring A lebih besar daripada bacaan spring B. Okey, nyatakan hubungan antara arah bongkah kayu dengan arah daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Apa dia punya hubungan? Okey, jika daya yang lebih besar diberikan, maka arah daya akan mengikut arah daya yang lebih besar. Arah gerakan bongkah mengikut arah daya yang lebih besar. Apabila suatu objek yang pegun dikenakan dua daya yang magnitud sama. Magnitud ni apa? Magnitud ni adalah nilai. Okey, pada arah yang bertentangan. Kenapa arah bertentangan? Kalau tengok situasi satu ni. 10 Newton pergi ke sebelah kiri, 10 Newton pergi sebelah kanan. Okey, nilai dia sama. Magnitud sama, yang berbeza dia punya arah. Okay, objek itu akan kekal dalam keadaan pegun. Seandainya dua daya yang bertentangan bertindak pada magnitud yang berbeza. Dua daya yang bertentangan bertindak pada magnitud yang berbeza. Maksudnya, tengok situasi 2 dengan 3. Situasi 2 dengan 3 ni, arah berbeza, magnitud pun berbeza. Okey, kalau yang situasi 2, peserta B mempunyai daya yang lebih besar. Okey, daya yang lebih besar pada B menyebabkan daya paduan bergerak ke kanan. So, B menang. Okey, situasi 3 pula, daya peserta A lebih besar daripada peserta B. Maka daya paduan bergerak ke kiri. Maka peserta A akan menang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan daya paduan? Okey, ni kena tahu. Ini penting, daya paduan. Okey, daya paduan ialah daya tunggal. Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor. Dah belajar vektor dalam matematik? Matematik dah jumpa? Okey, ada tambahan secara vektor. Dua atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek. Dia mesti, sebab jumlah ni mestilah ada dua atau lebih daya baru kita boleh jumlahkan dia. So bila tambahkan dia, kita jumlahkan dia, dia akan dapat satu daya sahaja yang kita panggil sebagai daya paduan. Daya paduan ialah daya tunggal. Macam mana dia terhasil? Hasil daripada jumlah secara vektor. Okey, kalau kita tengok kat sini, inilah. Kalau ke kanan, vektor ke kanan 10, ke kiri 10 Newton, arah dia berbeza. Okey, kita tambah. Hasilnya adalah penambahan, tapi arah yang berbeza. Satu ke kanan positif. Okey, ke kiri negatif. So negatif 10 tambah dengan positif 10, dia akan bersamaan dengan sifar Newton. Okey, contoh yang kat sini pula. Ni negatif 5 Newton. Tambah dengan 15 Newton contoh. So jumlahnya berapa? 10 Newton. Kita dapat kat sini dia adalah positif. Nilai dia kalau positif dia akan bergerak ke kanan. Okay, yang bawah ni contohnya negatif 15 Newton. Lepas tu tambah ke kanan 5 Newton. So negatif 15 Newton tambah dengan 5. So dapat
negatif 10. 10 Newton. Negatif ni maksudnya arah dia. Arah ke kiri. Okay. So dia akan bergerak ke kiri. So secara asas, secara basic, kalau dalam daya ni, positif dia ke kanan, negatif dia ke kiri. Okay. Ke atas positif, ke bawah dia negatif. Okay, so boleh salin dia punya takrifan untuk daya paduan. Okay, kemudian menentukan daya paduan. Bagaimana kita nak menentukan daya paduan? Okay, daya paduan merupakan hasil tambah vektor. Okay, ni basic dia. Basic aku kena tahu daya paduan ialah hasil tambah vektor bagi daya-daya yang bertindak. So kalau saya tanya bagaimana kita nak dapatkan daya paduan, ada tiga. Ada tiga sahajalah. Pertama secara penambahan. Yang kedua secara lukisan segitiga. Yang ketiga adalah dengan cara melukis segi empat selari. Okey. Kaedah penolakan tak ada. Okey, kaedah penolakan tak ada. Yang ada adalah hanya kaedah penambahan daya. Okey, so bagaimana daya paduan dapat ditentukan bagi dua daya yang bertindak ke atas satu titik. Satu titik. Okey, biasanya untuk nanti kita tengok satu-satu lah nak ajar semua satu-satu. Okey. Aktiviti 1.2 menentukan daya paduan yang terhasil apabila dua daya bertindak pada satu objek dalam satu satah. Okey, kita nak tentukan daya paduan dalam satu satah. Dalam satu satah ni macam mana? Mendata lah, sama ada dia dua-dua mendata atau dua-dua menegak. Atau dua-dua menegak. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini pada satah yang sama. Okey, yang ini kawan dia, ni kawan dia. Okey. Kita nak tengok situasi ni untuk dapatkan daya paduan. Okey, jalankan aktiviti ni dalam bentuk think, pair, share. Cari pair masing-masing. Okey. Okay, terdapat 4 situasi yang melibatkan dua daya yang bertindak ke atas satu titik. Okey, teliti kaedah yang dicadangkan dan contoh perhitungan. Penghitungan. Imbas QR code dan cetak lembaran kerja hitung daya paduan bagi setiap situasi. Okey. Ni tugasan untuk awak. Okey, imbas tugasan. Okey, nanti saya akan createkan assignment dalam Google Classroom. Awak kena add file lah, hantar awak dah download ni, buat, kemudian hantar tugasan awak dalam Google Classroom yang saya akan share selepas kelas ni. Okay, hantar selewat-lewatnya esok. Esok Sabtu kan? Tak ada kelas. Prep, esok prep. Prep tu buat. Boleh ke? Okey, dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Ini contoh yang pertama. Okey, dia ada satu titik kat situ. Okey, kemudian ada dua daya. Kalau kita tengok kat sini, dua daya ni pada arah yang sama. Okey, 6 Newton dan juga 8 Newton. Arah dia sama kan? Dua-dua tu ke arah kanan. Dua-dua ke arah kanan. So, kedua-dua arah kanan, senang je lah kita tambah macam biasa. 6 tambah 8 dapat 14 Newton. Nilai apa dapat? Positif kan? Betul tak dapat nilai positif? Betul. So dia akan bergerak ke kanan. Jadi garisan tu nanti dia akan lebih panjang lah. Sebab kita nak hasilkan satu daya je. Sekarang ni ada dua daya. Contoh kat sini saya buat. Tak nampak pen saya. Okey, mula-mula dia ada 6 Newton. Okey, pada masa yang sama dia ada satu lagi kat bawah 8 Newton. Okey, ni dia ada dua daya. So apabila kita tambah daya ni, dia akan dapat satu daya yang lebih besar iaitu 14 kan, 14 Newton. Arah yang sama. Sebab kembali semula kepada takrifan daya paduan. Daya paduan adalah hasil tambah ataupun daya
daya tunggal yang terhasil daripada jumlah secara vektor. Okey, daya tunggal, maksud daya tunggal ni maksudnya ada satu garis lah yang perlu dia buat. Satu garis yang dia buat. Asalnya ada dua garis, yang hitam dengan yang hijau. Apabila dah jadi dia punya daya paduan, dia hanya ada satu garis daya sahaja. Sebab tu dia panggil sebagai daya tunggal. Okey, tengok dia punya arahan, magnitude daya paduan hasil sama dengan hasil tambah dua daya. Arah daya paduan sama dengan arah dua daya. Daya paduan dinyatakan dengan memberikan magnitude dan arah. Okey. Daya adalah kuantiti vektor. Ingat lagi tak? Daya adalah kuantiti vektor. Kalau kuantiti vektor dia mesti ada magnitude dan arah. Betul ni Rah. Oh Miza tekun je belajar. Bagus Miza. Tutup terus dia punya kamera. Okey, situasi kedua pula. Situasi kedua, okey, dia ada dua daya tapi pada arah yang bertentangan. Satu ke arah kanan, 6 Newton arah kanan, 8 Newton arah kiri. Okey, kalau belajar dalam matematik, senang je kan? Negatif 8 tambah. Sebab dia adalah penambahan kan. Okey, ke kanan adalah 6. Positif 6. So dapat sama dengan negatif 2. Okey, negatif 2. Negatif ni masuk arah dia. Arah dia ke kiri. Nilainya berapa? Nilainya 2. Jadi apabila nilainya 2, panjangnya adalah lebih kecil ataupun lebih pendek daripada 8 ni. Sebab nak mewakili dia hanya ada 2 Newton sahaja yang bertindak. Hanya 2 Newton sahaja yang bertindak ke kiri. Kenapa 2 Newton pula ke kiri? Yalah sebab 6 Newton ni dah ambil. Macam tu. Okey, situasi yang ketiga. Situasi ketiga dia lain sikit. Sebab daya dia bersudut. Kalau yang ni tak ada sudut kan? Ini sudut dia kosong. Yang ni kosong darjah lah contohnya. Yang ni 180 darjah. Situasi yang kat bawah ni 90 darjah. Okey, situasinya 90 darjah. Okey, bagi situasi 90 darjah, kita boleh gunakan kaedah segitiga. Okey, kaedah segitiga. Untuk menentukan daya paduan. Okey. Situasi 3, dua daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bersenjang antara satu sama lain. Okey, kaedah dan contoh perhitungan. Andaikan dua daya sebagai sisi bagi sebuah segi empat tepat. Okey, ini segi empat tepat andai kan. Okey, kalau kita buat akan jadi segi empat tepat lah. Okay, dia bersudut. Lengkapkan gambar rajah segi empat dengan sisinya terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey, ini lengkap. Jadi dah lukis, dia akan jadi, buat lukisan akan dapat segi empat tepat. Okay, lukiskan penjuru segi empat tepat yang mewakili daya F. Okey, ni. So daripada titik pertama, starting point, ni titik mula. Okey, buat satu garis, pergi dekat penjuru atas. Okey. So yang warna hijau yang saya lukis ni, inilah dia punya daya paduan dia. Okey, daya paduan. So kalau dalam bentuk kedudukannya yang bersudut, nak cari daya paduan, kita boleh lukis segitiga. Macam bawah ni lah, segitiga. Ataupun segi empat. Buat segi empat lebih mudah. Buat segi empat lebih mudah. Sebab kalau buat segitiga kan dia ada step dia. Buat segitiga ada step dia. Kalau segi empat just lengkapkan sahaja segi empat yang selari selari dia mesti sama panjang. Mesti selari. Sama 6 Newton. Kalau lukis guna pembaris pastikan dia sama panjang lah. Kalau kat sini 6 cm, ni pun 6 cm. Atas 8
bawah 8 cm, atas pun 8 cm. Kena sama panjang. Barulah kita boleh dapatkan daya paduan kat sini. So kalau dalam kes ni, yang ni bolehlah guna matematik. Yang ni bolehlah guna matematik sebab daya paduan kat sini dia adalah merujuk kepada hypotenuse. Kan? Hypotenuse. So, gunalah teorem Pythagoras kan? Gunakan teorem Pythagoras. Okay. Nak cari sudut boleh? Nak cari sudut? Gunakan tangent. Pun boleh lah. Ni awak dah belajar dalam matematik macam mana untuk dapatkan sudut. Sudut kalau tangent theta adalah tentang bahagi dengan sebelah. Tentang bahagi dengan sebelah. Panjang tangan bahagi dengan sebelah. Dapatlah dia punya sudut. Ataupun kalau dah tahu dia punya hypotenuse, boleh guna sin, boleh guna cos untuk dapatkan nilai sudut. Okay, daya paduan juga boleh ditentukan menggunakan gambar rajah berskala. Gambar rajah berskala. Macam mana gambar rajah berskala ni? Ada kat situasi nombor 4. Okey, situasi nombor 4 adalah menggunakan kaedah dan contoh rajah berskala. Okey, nombor 3 kaedah dan contoh penghitungan. Penghitungan ada ni kita buat dia punya jadi apa? Jadi kaedah segitiga. Okey. Saya tunjukkan yang ni macam mana kalau awak tak nak lukis segi 4, awak nak buat segitiga. Okey, awak ada dua daya ni. Ada daya 6 Newton, ada daya 8 Newton. Awak lukis salah satu daya dulu. Contoh saya lukis daya 6 Newton. Saya lukis daya 6 Newton. Ni permulaan saya lukis daya 6 Newton. 6 Newton. So, nak lukis ni saya kena tahu. Saya kena buat skala juga. Kenapa kena buat skala? Sebab kita nak lukis yang lain. Supaya bacaan kita jadi betul. Kita kena ada skala. Contoh 1 cm bersamaan dengan 1 cm bersamaan dengan 1 Newton contoh. Jadi panjang yang saya kena lukis adalah bersamaan dengan 6 cm. Okey, kemudian yang 8 Newton ni saya kena terus sambung kat sini. 8 Newton sambung. Ni titik mula, kemudian daya yang kedua mesti sambung selepas anak panah yang pertama. Okey, kemudian barulah saya sambungkan daya paduan kat sini. Ni titik akhir ni akhir. Bawah ni mula. Nak dapatkan daya paduan, sambungkan daripada titik awal pergi ke titik akhir, dapatlah dia punya daya paduan. Okey. Dia lanjut dalam kaedah yang berikutnya lah skala ni. Okey. Kaedah dan rajah berskala. Biasanya untuk kaedah guna rajah berskala ni, kita gunakan jika dua daya tadi dia bersudut yang bukan bersamaan dengan 90. Sebab kalau 90 yang bersamaan dengan sudut 90 darjah, kita boleh buat kaedah segitiga, senang. Ataupun gunakan kaedah teorem tadi. Okay? Tapi kalau sudutnya tidak bersamaan dengan 90, yang ni kita kena buat lukisan. Okay. Yang ni kita panggil sebagai gunakan kaedah segi 4 selari lah. Segi 4 selari. Okey, kita kena hasilkan segi 4 selari. Ada dua kaedah kat sini. Kaedah segitiga daya dan juga kaedah segi 4 selari daya. Salah satu boleh guna. Okey, kalau nak buat segitiga pun boleh, segi 4 pun boleh. Okey, pilih skala yang sesuai. Kita tengok yang segitiga dulu. Pilih skala yang sesuai bagi melukis garisan. Yang ni saya tunjuk macam kat atas tadi. Contoh kat sini kita letak berapa nak letak? 6 Nah, yang tadi 6 Newton, bawah ni adalah 10 Newton.
Contoh. Okey, jadi kita kena tentukan skala. Contoh 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Skala ni kena tetapkan. Janganlah buat kecil sangat. Jangan buat 1 cm bersamaan dengan 0.5 Newton. Tapi sebenarnya terpulang kepada skala yang sesuai lah dengan awak punya buku tu. Dengan buku tu skala kena sesuai. Kalau skala tak sesuai, itu yang menyebabkan lukisan tu terlampau besar ataupun lukisan tu terlampau kecil. Jadi kena hati-hati. Kena pandai memilih skala yang sesuai. Okey, dah lukis. Sekarang dengan menggunakan pembaris. Nak lukis mesti ada pembaris. Ambil pembaris, lukis. Kalau kat sini saya cakap 6 Newton, maksudnya yang 6 ni dia bersudut ke atas kan? Oh, sudut dia tak bagi pula. Okey, tak apa. Kalau dia bagi sudut, kena ikut sudutnya. Okey, 10 Newton. Maksudnya yang kalau saya guna pembaris, F1 ni mesti bersamaan dengan 5 cm. Sebab apa 5 cm? Sebab 5 cm darab dengan 2 akan sama dengan 10 Newton. Okey, anggaplah sudut dekat sini 60 darjah. Okey, 60 darjah. Sudut adalah 60 darjah. So kat sini kena ada protektor pula nak ukur sudut. Okey, ada protractor. Jangka sudut kena ada. Okey, jangka sudut bukan jangka lukis, jangka sudut. Kena ada lah jangka sudut kat sini untuk menentukan 30 60 darjah. So dah dapat 60 darjah. Tengok saya cakap, mula ni titik mula, kemudian garis yang kedua dia akan terus sambung pada titik pada anak panah akhir kan. So hujung F2 ni ada punya titik, ni akhir dia. Sama macam lukisan yang awal tadi. Yang mula. Okey. Jadi bagaimana kita ukur daripada mula sampai akhir? So yang garisan biru saya ini adalah merujuk kepada daya paduan. Okey, berapa daya paduan? Ukur je. Contoh ukur dapat 7.5 cm. Okay, dapat 7.5 cm, nak tahu berapa daya paduan? 7.5 cm darabkan dengan 2 Newton. So akan dapatlah 15 Newton. Ni contoh kalau buat lukisan betul-betul mungkin tak samalah dengan nilai yang saya dapat ni. Sebab apa kena darab dengan 2 Newton? Sebab tadi kita dah buat skala kita skala 1 cm bersamaan dengan 2 Newton. Jadi nak dapatkan daya paduan tu kenalah didarabkan. Betul tak? Betul. Ambil gambar sikit. Kelas habis pukul berapa? 11 kan? 11. Okay. Ambil gambar yuk. Okey. Okey, lengkapkan segitiga dah lengkapkan tadi. Kemudian ukur F. Ukur F dan hitung magnitud daya paduan menggunakan skala yang dipilih tadi. Okey, so boleh ukur sudut theta. Ukur sudut theta tu biasanya menggunakan theta ni menggunakan apa? Protektor lah. Boleh tak ada rumus tak dalam AppMat? Boleh cari sudut kalau keadaan yang macam ni? Tahu kan? Ada. Ada boleh cuba. Ada boleh cuba lah. Okey, seterusnya segi empat selari. Okey, keadaan segi empat selari ni, kita menggunakan gambar rajah yang ada dalam soalan. Sama tak gambar rajah? Jadual 1.2 dengan rajah kat sini. Sama kan? Sama. Kalau sama, apa yang kita kena buat adalah kita kena melukis. Bahagian atas, lukis bahagian atas dengan bahagian bawah
sama panjang. Okey, F1 atas, F1 prime dengan F1 bawah mesti sama panjang. Kemudian F2, dia dah lari ni, salah saya punya lukisan ni. F2 prime mesti sama dengan garis yang sebelum tu, sama panjang. Sudut dia pun sama, sudut dia pun kena sama. Jadi cara mudahnya untuk pastikan kita dapat sudut yang sama, panjang yang sama adalah kita menggunakan jangka lukis. Awak kena guna jangka lukis. Nak guna pembaris boleh, kadang-kadang pembaris ni dia mengganggu sikit, kadang-kadang kita letak sengit sikit. Jadi nak bagi dia dapat perfect, kita boleh gunakan jangka lukis. Okey, ada jangka lukis? Hadif? Ada jangka lukis? Ada. Kalau tak ada pinjam ni adik punya. Akan dia ada. Pinjam ni adik punya. Okey, so dah siap lukisan tadi. Sama juga kita buat satu garis. Sama dia punya keadaan. Okey, kita buat satu garis paduan yang menghubung antara titik yang mula-mula dengan titik akhir tadi, hujung. Perpenjuru. Sambung perpenjuru. Biasanya adalah perpenjuru yang panjang lah. Tapi kena berhati-hati juga kalau situasi yang macam ni. Kadang-kadang ada dua daya dalam saya lukis. Kadang dayanya macam ni. Daya yang diberikan F2, F1. F2, F1, F2. Okey. So kalau kita buat segi empat selari yang ni, dia syarat dia mesti disambung pada titik awal di mana daya tu terhasil. Ni. Okey, ni situasi yang lain lah. Kalau kat sini kita cari yang panjang. Kalau kat sini, dia pendek pula. Sebab kita nak cari dia punya tu mesti perpenjuru daripada bermulanya garis daya dilukis. Bermula dari garis daya dilukis. So, kat sini garis daya dilukis daripada sini. So pergi kepada perpenjuru. Pergi kepada perpenjuru kat sini. Okay, yang ini lukis kat mana? Ni dia lukis. Lepas tu perpenjuru dia kat mana? Pasangan dia kat ujung ni. Tu cara dia lah. Okay, sama juga lepas tu ukur panjang perpenjuru, hitung magnitudo daya dan juga ukur sudut theta. Okay. Okay, magnitudo dan daya paduan bagi dua daya yang membuat satu sudut antara satu sama lain boleh ditentukan secara amali menggunakan kit measure daya vektor. Kit measure daya vektor. Okay. Ni siapa yang boleh buat inovasi ni buat kat rumah. Yang suka inovasi tu boleh buat kat rumah. Caranya mudah sahaja sebenarnya kan. Kat Makmal ni ada kena buat kat Makmal, tapi tak ada kat Makmal, awak boleh buat kat rumah ni inovasi dia. Awak pergi dekat Google kan, search protractor yang 360 darjah. Okay, nampak ni Rizal tu keluar pula dia kan. Rizal buat ni, Rizal kan suka betul. Akmal yang dapat sijil antarabangsa, Miza, boleh buat inovasi ni. Okay, yang ni awak cari dia punya apa cakap tadi? Protractor kan, protractor 360. Boleh. Okay. Yang awak kena beli kat sini mungkin takal je lah. Takal ni kena RM2 ada. Okay. Kemudian pemberat berslot. Pemberat berslot tak ada pemberat berslot tak apa, beli plastisin. Boleh letak plastisin. Kalau ada shilling banyak, letak shilling. Pun boleh juga. Itu benang. Itu sahajalah. Kalau nak buat kat rumah. Siapa yang berjaya, snap gambar tu bagi kat saya. Saya bagi markah lebih sikit. TP6 saya bagi. Yeah.
So ini kena buat berdasarkan kepada takal lah. So tak ada, tak apa. Yang ni buat dekat makmal. Kalau siapa yang berjaya buat kat rumah, boleh snapkan kepada saya dan juga buat video lah. Nanti saya bagi tipik 6 kat sini. Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai gerakan. Okey, hari ni kita habiskan daya paduan je. Sempat ke nak habis daya paduan ni? Banyak, tak sempat. Tak sempat daya paduan ni. Okey, daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Okey, dalam rajah jasad bebas atau suatu objek, gambar rajah yang menunjukkan suatu daya yang bertindak ke atas objek itu sahaja. Okey, rajah 1.3 menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi senaskah buku di atas meja. Okey, ni ada buku atas meja. Okey, memanglah kita tak nampak daya ni. Secara asasnya dia ada dua daya yang bertindak. Okey, semua daya ke bawah adalah kita panggil sebagai berat, weight, berat buku. Semua objek dia akan ada satu daya ke bawah yang kita panggil sebagai berat. Okey, R ni adalah tindak balas normal dengan meja. Hasil tindak balas antara dua daya ni dia akan menghasilkan satu daya paduan yang bersamaan dengan sifar. Kenapa bersamaan dengan sifar? Awak letak buku atas meja, buku tu tidak bergerak. Maksudnya daya paduan bagi yang dikenakan pada buku tersebut adalah bersamaan dengan sifar. Tapi kalau buku tu tiba-tiba terangkat, maksudnya tindak balas normal adalah lebih besar daripada berat dia. Okey. Gambar rajah jasad bebas bagi sebuah jasad. Okey, rajah 1.4 pula adalah menunjukkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah beg di atas garis condong. Okey, ni satah condong. Satah condong, saya cakap tadi semua objek dia akan ada berat. Berat ni dalam situasi macam mana pun dia mesti tunjuk memang lurus ke bawah. Berat tu akan sentiasa lurus ke bawah. Mungkin ini agak kompleks sikit lah. Okey, N. N adalah tindak balas normal dengan penahan. Ni penahan. Ni penahan. Okey, so penahan dari normal ada 90 darjah. 90 darjah dengan penahan. R adalah 90 darjah dengan permukaan. Okey. Kalau kita tengok ni, R kat sini 90 darjah juga dengan permukaan. Okay, tindak balas normal mesti 90 darjah dengan permukaan lah. Sebarang permukaan mesti ada daya normal. Okay, so kat sini ada berapa daya? Ada tiga daya iaitu berat, tindak balas normal dengan penahan dan juga berat. So ni berada dalam stationary lah, tidak bergerak. Apabila mempertimbangkan kesan daya paduan ke atas satu objek, gambar rajah jasad bebas bagi jasad itu sahaja yang dilukis. Okey, rajah 1.5 menunjukkan dua contoh gambar rajah jasad bebas bagi trailer dan roket yang bergerak. Okey, dekat sini. Okey, kalau sekarang ni biasa kita tengok kalau kita cakap trailer bergerak ke depan. Maksudnya apa? Trailer bergerak ke depan maksudnya arah gerakan adalah lebih besar daripada daya geseran. Okey. Kita cakap ni F1, sini F2. Okey. Kalau bergerak ke depan, F1 adalah lebih besar daripada F2. Bergerak ke depan. Okey. Kalau awak tengok trailer ni, semasa dia bergerak ke depan, trailer ni terangkat tak ke atas? Trailer tak terangkat. Maksudnya apa?
R adalah sama dengan wake dia. Okay, ni situasi untuk trailer tadi. Berkedepan sebab daya arah gerakan lebih besar daripada daya geseran. Okey, trailer ni tidak terangkat. Sebab apa? Sebab tindak balas normal R adalah sama dengan berat dia. So apabila sama, maka daya paduannya adalah sama sifar. So dia tak bergerak lah, daripada stay kat situ je. Dia bergerak ke depan sahaja. Okey, kalau untuk roket ni apa? Untuk roket ni maksudnya arah ke atas. F1 F dia. Berat. Ke bawah berat. Ke atas F1. Macam mana dia boleh naik ke atas? Sebab F1-nya adalah lebih besar daripada berat dia. Itulah dia bergerak ke atas. Okay. Ada soalan? Jelas? Penerangan yang saya berikan? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey. Okey, dalam daya paduan ni kita akan jumpa dengan satu hukum gerakan Newton, iaitu hukum gerakan Newton yang kedua. Hukum gerakan Newton yang kedua. Okey, hukum gerakan Newton kedua dia ungkap sebagai F sama dengan ma. Ungkapan dia, hukum gerakan Newton kedua dia mengungkapkan daya adalah sama dengan jisim darat pecutan. Okay, jadi jika satu objek mengalami beberapa daya pada satu masa, F mewakili daya paduan. F kat sini mewakili daya paduan. Okey, mungkin masa sebelum ni awak belajar F sama dengan daya. Tapi dalam situasi rumus ni, F ni adalah daya paduan. F adalah sama dengan daya paduan. Okay, Rajah 1.6 menunjukkan maklumat tentang magnitudo daya paduan bagi objek dalam keadaan gerakan yang berlainan. Okay, F sama ma ni awak dah jumpa semasa kita belajar impuls dengan daya impuls tahun lepas. Objek dalam keadaan pegun. Okey, apabila objek dalam keadaan pegun, V-nya samaan dengan sifar, pecutan dia sifar, daya paduan dia sifar. Okey, sebab apa daya paduan dia sifar? Sebab F sama dengan, nampak? F sama dengan MA. So F-nya adalah bersamaan dengan, contohnya jisimnya 1. A berapa tadi? A dia sifar kan? So A sifar, so daya adalah bersamaan dengan sifar. Okey. Boleh kaitkan dengan formula ni, F sama dengan MA. Okey, kenapa daya bersih, daya paduan bersamaan dengan sifar? Okey, kenapa daya paduan bersamaan dengan sifar tadi? Apabila objek tadi adalah pegun kan? Sebab semasa pegun, apa yang berlaku kepada pecutan? Pecutan adalah sifar. So, bila pecutan sifar, kita masukkan dalam rumus daya paduan F sama MA daripada hukum Newton yang kedua, kita akan dapat F bersamaan dengan sifar. Okay. Kat sini ada juga daya yang bertindak, iaitu berat dan juga R, tindak balas normal. Okay. Yang kedua, situasi yang kedua, objek bergerak dengan halaju seragam. Okey, kata kunci kat sini halaju seragam. Okey. Belajar semasa tingkatan 4, apabila halaju seragam, apa yang akan berlaku kepada pecutan? Pecutan adalah sifar. Pecutan sifar. So, bila pecutan sifar, kita masukkan dalam rumus F sama dengan MA. A ni sifar, maka kita akan dapat daya bersih juga adalah bersamaan dengan 0 Newton. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Okey. Daya paduan bersamaan dengan sifar, dia berlaku dalam dua situasi. Berlaku dalam dua situasi. Situasi yang pertama, objek berada dalam keadaan pegun. Yang kedua, objek bergerak dengan halaju seragam ataupun halaju malar. Boleh kan, Iman? Macam confused, Iman. Okay.
Okey, bagaimana dia boleh jadi halaju malak kat sini? Apabila daya tujah enjin sama dengan daya seretan ataupun daya geseran. Daya tujah sama dengan daya seretan. So apabila tak sama, kita tolakkan, dia akan dapat sifar. Okey, objek yang ketiga, situasi ketiga, objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, kalau pecutan seragam ni, that mean dia punya halaju bertambah. Okay, pecutan seragam, halajunya sentiasa bertambah. So, kalau halaju sentiasa bertambah, pecutan dah tak sama dengan sifar, maka daya paduan dia tidak akan sama dengan sifar. Okey, bila akan berlakunya daya paduan tidak sama dengan sifar? Apabila daya salah satu bahagian adalah lebih besar daripada salah satu yang lain. Contohnya kalau kereta ni bergerak ke depan, maksudnya daya tujah enjin lebih besar daripada daya seretan. Aktiviti 1.4. Membincangkan daya paduan yang bertindak ke atas satu objek dengan bantuan gambar rajah jasad bebas. Jalankan aktiviti secara berpasangan. Anda diberikan objek dalam keadaan seperti dalam rajah 1.4. Okey. Bagi setiap keadaan, lakar gambar rajah jasad bebas dengan melabelkan semua daya yang bertindak ke atas objek itu. Nyatakan nilai pecutan sama ada sifar atau bukan sifar. Apa nak buat? Nyatakan sifar bukan sifar. Menyatakan bentuk daya F sama ada sifar atau bukan sifar. Yang ketiga, nyatakan perbandingan daya-daya yang bertindak kat situ. Okey, kat sini pegun di atas tanah. Kata kuncinya pegun. Okey, kata kunci pegun. Kalau pegun, pecutan sifar. Daya paduan sifar. Perbandingan daya dimatikan di atas tanah. Atas tanah kan? Maksudnya perbandingan daya R adalah sama dengan W. Sebab dia ada dua daya yang bertindak. Okey. Ke atas R dan juga W. Okey, yang ini bergerak ke atas dengan satu pecutan. Bergerak ke atas dengan satu Okey, ada pecutan. Maksudnya A dia apa? A tak sama dengan kosong. F tak sama dengan kosong. Okey, dia punya apa? Perbandingan daya, dia ada R ataupun dia ada daya tujah ke atas, dia ada berat. Ataupun boleh cakap ke atas ni sebagai F. F1. Jadi F1 lebih besar daripada berat. Okey, yang ketiga, kata kunci kat mana? Halaju seragam. Kata kuncinya halaju seragam. Kalau halaju seragam, pecutannya sama dengan apa? Sifar. Daya paduan? Sifar. Sifar. Bergerak ke atas. Jadi F1 adalah sama dengan W. Nilai dia sama. Okey, ini bersama tugasan. Jawapan dah diberikan. Upload. Download, upload lah apa tu? Dalam Google Classroom. Dalam GC. Okey, penyelesaian masalah. Okey, kita buka sikit, ada masa sikit lagi untuk penyelesaian masalah. Ya, menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan, jisim dan pecutan suatu objek. Okey, rajah 1.7 menunjukkan sebuah kelapa berjisim 2 kg yang sedang jatuh dengan pecutan 9 meter per saat. Okey, pecutan A adalah bersamaan 9.0 ms kuasa -2. Jisim M adalah bersamaan dengan 2.0 kilogram. Lakarkan gambar rajah jasad bebas bagi sebuah buah kelapa tersebut.
Okey, gambar raja bebas. Dia jatuh ke mana? Ada buah kat sini, ada berat dia. Betul tak? Berat. Kemudian ada satu daya ke atas. Okey, ada rintangan udara. Okey, macam ni lah lukis dua daya. Okey, berat akan sentiasa ke bawah. Apa-apa situasi pun dia akan berserenjang ke bawah. Ini berat. Dan berat ke bawah mesti ada satu daya lagi ke atas yang menentang berat tu. Sama ada rintangan ke, daya normal ke, daya tujah ke atas ke, tak kisahlah, mesti ada satu yang menentang berat. Yang kedua, hitung daya paduan F yang bertindak ke atas buah kelapa tu. Okey, berapakah daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa? Okey. Daya paduan yang bertindak ke atas buah kelapa adalah sama dengan berapa? Kita tahu tadi. Gunakan rumus F sama dengan MA. Okey, gunakan rumus F sama dengan MA. M ni adalah jisim buah kelapa. A ni adalah pecutan kelapa tadi semasa dia jatuh. Okey, jadi dayanya adalah sama dengan 18 Newton. So buah kelapa, soalan yang ketiga apa? Nyatakan arah daya paduan tersebut. Arah daya paduan ke mana? Ke bawah. Memecut ke bawah, maka arah paduan adalah ke bawah. Soalan yang ketiga minta apa? Berapakah magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa? Magnitud rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa. Okey, tadi dah kira daya paduan, betul tak? Daya paduan tadi dapat berapa daya paduan tadi kira? 18. Okey, daya paduan sama dengan 18. So kat sini adalah daya paduan adalah bersamaan dengan, dia bergerak ke mana? Bergerak ke bawah kan? Objek ni bergerak ke bawah, betul? So kalau bergerak ke bawah, maksudnya nilai W ni lebih besar daripada R. Okey. Buah kelapa bergerak ke bawah, maksudnya W lebih besar daripada R. So apabila W lebih besar daripada R, kita tolakkan nilai W, tolakkan dengan R. Berapa W tadi? Macam mana W? W ni apa? Berat. W adalah berat. Berat sama dengan W sama dengan mg. Berat sama dengan jisim darab pecutan graviti. Berapa jisim? Jisim 2 kg kan? Okey, berapa nilai G? Nilai G bagi dalam soalan iaitu 9.81. So darabkan dia akan dapat 19.662. So gantikan akan dapat berapa bacaan dia? R akan dapat 1.62. 1.62. Okay, R akan dapat 1.662 Newton. Maka rintangan udara hanya 1.62. Okey, berat 1962. Ini berat dia. Tapi yang ke atas R hanya 1.62. Sebab tu buah kelapa dia jatuh ke bawah sebab beratnya lebih besar daripada nilai rintangan udara. Sebab tu dia boleh jatuh ke bawah, dia memecut ke bawah. Okay, contoh yang kedua, seorang penumpang berjisim 60 kg berada di atas sebuah lift. Lakarkan sebuah jasad. Okey, sama juga. Ada jasad, kalau kita nak lakarkan, dia mesti ada satu ke bawah W, satu ke atas sebagai R. Yang menentang arah bagi berat. Okey. Hitung magnitud tindak balas normal R. Okey, biasanya tindak balas normal R dalam soalan kadang-kadang tindak balas R ni dia adalah merujuk kepada bacaan pemberat. Kalau ada penimbang, bacaan penimbang lah. Kita boleh tentukan. Okey, dalam keadaan pegun. Okey, yang pertama bergerak ke atas dengan pecutan 1.2 meter per saat. Yang ketiga, bergerak dengan halaju seragam.
8 meter per saat. Okey. Percutan graviti 9.81. Okey, sekarang kita tengok ada dua kat sini. Okey, lukisan yang pertama lukisan yang pertama ada R, ada W, situasi pegun. Situasi pegun. Kalau situasi pegun maksudnya apa? Daya bersih bersamaan dengan sifar. Okey, macam mana daya bersih sama dengan sifar? Maksudnya berat adalah sama dengan R dia. Okey, tindak balas normal. Dia sama. Sebab bila sama, nilai yang sama kita tolak akan dapat sifar. Betul? Okey. Jadi nak dapatkan nilai R, kita carilah dia punya berat sahaja. Macam mana nak cari berat? Berat adalah sama dengan mg. So darabkan. 60 darab 98 dapat 588.6 Newton. Itu kes yang pertama. Okay, kes yang kedua, bergerak ke atas. Nombor 2. Nombor 2, bergerak ke atas. Ni tadi bergerak ke atas. R, betul ada W kan? Macam mana dia boleh bergerak ke atas? Macam mana boleh bergerak ke atas? Maksud daya tu. R tu lebih besar daripada W. R lebih besar daripada W. Okey. Mana sebelum masuk ke sini saya nak terangkan. Okey, tengok nota yang kat bawah ni. F sama dengan MA. F sama dengan MA. F kat sini adalah daya paduan. Okey, F ni adalah daya paduan. So, daya bersih lah, daya paduan. Daya paduan tu sama macam mana kita dapat? Daya paduan kita dapat adalah dengan cara menolakkan daya satu tolakkan dengan daya dua. Kan? Daya satu tolakkan dengan daya dua, kita akan dapat dia punya daya paduan. So dalam situasi inilah. So kalau kita ikut situasi ni, yang besar adalah R. Tolakkan dengan W sebab W nilainya kecil kan? Sebab kenapa pula cikgu cakap W tu kecil? Sebab R tu yang besar sebab dia boleh naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, maksudnya W lebih besar daripada R. Kalau turun ke bawah, W lebih besar daripada R. Kalau naik ke atas, R lebih besar daripada W. Jadi nak mudahkan yang besar, kita tolak yang kecil. Sama dengan MA. Okey, tak adalah ke atas tadi. Ini saya bagilah ni. Yang ada tadi F sama dengan MA je. So saya tambah F tu adalah sama dengan daya 1 tolak dengan daya 2. Okey. Atau kita belajar tadi, daya bersih adalah sama dengan penambahan 2 daya kan? Penambahan 2 daya. Tapi kalau situasi ni, satu daya tu pada arah yang bertentang, arah dia bertentangan. Sebab tu dia jadi tolak. Yang dapat kat sini. So, masukkan sahaja dalam rumus. M ni M apa? M ni jisim orang ni. A merupakan pada pecutan yang diberikan iaitu 10 ni. 10 pula 12.12. Gantikan so dapat jawapan. Nak cari R. Okey, kes yang ketiga, bergerak dengan halaju seragam. Bergerak dengan halaju seragam. So apabila bergerak dengan halaju seragam, maksudnya A adalah bersamaan dengan sifar. A bersamaan dengan sifar. A bersamaan dengan sifar. So apabila A bersamaan dengan sifar, apa berlaku? Dia akan jadi sama lah. Okey, tak apa. Saya tunjukkan situasi dia. Okey, mana draw. Okey, ni kita panggil situasi lift. Situasi lift. Situasi lift. Okey, pegun. Pegun. Okey, kalau pegun, ada orang kat sini.
Maksudnya ada dua daya bertindak W, lepas tu ada daya ke atas sebagai R. So kalau pegun, pegun maksudnya dia tak bergerak lah. Ya, kalau pegun maksudnya daya bersih adalah bersamaan dengan sifar. So macam mana daya bersih bersamaan dengan sifar? Jadi R adalah sama dengan W. Okey, macam mana R bersama dengan, berapa nilai R? R adalah sama dengan mg. Okey, berat kan? W ni berat. Berat adalah sama dengan mg. Ini situasi kalau pegun. Okay, situasi yang kedua, lift juga. Situasi yang kedua, bergerak ke atas. Bergerak ke atas dengan pecutan. Okay, bergerak ke atas dengan pecutan. Kedua ni. Okay, bergerak ke atas, dia ada R. Kemudian yang sama juga dia mesti ada W. Okey, dia bergerak ke atas, maksudnya R adalah lebih besar daripada W. Okey, daya bersih adalah sama dengan MA kan? Okey, daya bersih kat sini kita gantikan R dengan W. R tolak W sama dengan MA. Okey, W sama dengan apa tadi? R adalah sama dengan R tolak MG sama dengan MA. Jadi berapa nilai R? R adalah sama dengan MA tambah dengan MG. So nilainya akan jadi lebih besar. Okay, awak pernah tak naik lift? Semasa nak naik tu awak rasa macam awak take ke bawah kan? Macam lebih berat rasa. Masa naik. Masa mula-mula naik. Masa mula-mula nak naik lift tu. Masa mula-mula naik lift. Masa mula-mula lift tu nak bergerak naik ke atas. Masa mula-mula lift tu nak bergerak naik ke atas, awak akan rasa macam berat sikit. So kat sini lah. R tu akan menjadi lebih besar. Okay. Kalau bergerak ke bawah, bergerak ke bawah dengan pecutan. Bergerak ke bawah dengan pecutan. Ke bawah. Okay, bergerak ke bawah dengan pecutan. Situasinya apa? Ke bawah kan? Situasinya ke bawah. Maksudnya ke bawah. Bergerak ke bawah. Maksudnya W adalah lebih besar daripada R. Okay, W lebih besar daripada R. So kalau kita tengok tadi Fnet adalah sama dengan MA. Dekat Fnet yang kita ganti apa yang besar? W. W tolak R sama dengan MA. Okay, W tolak R sama dengan MA. Sebab apa W cikgu? Ke depan. Sebab W tu besar. Sebab bergerak ke bawah. Okay. So berapa nilai R? So berapa R? R akan sama dengan W tolak MA. Sama dengan MG tolak dengan MA. Sama. Okay, boleh? Okay. Kalau kita berbalik kepada dua situasi ni, situasi bawah dengan ni. Okay. Tadi dia cakap, kalau A adalah samaan dengan sifar, A bersamaan dengan sifar. A bersamaan dengan sifar kan? Sebab hal laju seragam. Laju seragam A samaan dengan sifar. Jadi, ganti kat sifar sebab tu R adalah bersamaan dengan kosong. Okey. Apa akan berlaku kalau R adalah sama dengan G? A sama dengan G. Kalau A sama dengan G, apa berlaku? Fikirkan. Apa yang berlaku kalau A sama dengan G? Okay. So nanti buat dua latihan yang saya bagikan tadi dengan juga latihan ni lah. Yang ni tulis dalam kertas kajang ke apa ke, snap, masukkan sekali dalam tugasan.
yang disertakan nanti. Dalam classroom saya akan assign kejap lagi. Hantar sebelum pukul 12:01 malam esok. Okay? Boleh? Okay, boleh. Cukup Boleh, sampai di cikgu. sini saja kelas kita pada hari ini. Sebab dah nak pukul 11. Tak perasan saya. Seronok mengajar. Ya? Cakap pula seorang-seorang kat Mama ni. Baik tu. Okey, saja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.